Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi asaf kepimpinan Masjid Karyah Lukut, Tuan Imam, Tuan Bilal, JK Masjid, pegawai-pegawai masjid, serta tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan inayahnya dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang serba sedikit usaha kita ini mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebelum kita meneruskan pengajian kitab kita niat iktikaf. Bagi siapa belum niat iktikaf, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Baik, jadi tuan-tuan, kita teruskan kitab kita, iaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan orang yang wajib bersolatlah. Jadi orang yang wajib solat, syarat wajib solat ada 4, iaitu mestilah orang tersebut Islam, sama ada lelaki dan perempuan. Yang kedua, dia waras, berakal. Yang ketiga, cukup umurnya. Yang keempat ialah suci daripada haid dan juga nifas. Jadi itu adalah orang yang wajib bersolat. Jadi tuan-tuan ni wajib solat ke tidak? Wajib. Kalau cakap tak wajib, tuan-tuan mungkin tidak waras. Gila lah senang cerita, kan? Jadi tuan-tuan kalau tak gila, tuan-tuan kena wajib bersolat. Jadi apa beza orang gila dengan orang solat dengan orang gila? Orang tak solat ni sama je, dua-dua gila. Oleh sebab itu tuan-tuan, sembahyang ni wajib selagi mana tidak gila, dan juga selagi mana kita masih lagi dalam keadaan suci daripada haid dan juga nifas, wajib kita solat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan masuk kepada bab yang baru pula lah, iaitu berkenaan dengan azan dan juga iqamah. Azan dan juga iqamah. Jadi tuan-tuan, kalau kat masjid ni Bilal seorang lah. Mungkin sudah mempelajari ilmu fiqh berkenaan dengan azan dan iqamah, kan? Akan tetapi tuan-tuan, sebenarnya azan dan iqamah ni sebenarnya wajib dipelajari oleh setiap orang, lelaki maupun perempuan. Sebab apa? Nanti kita akan belajarlah bahawa azan ini bukan Bilal sahaja yang perlu azan, kan, tetapi kita semua pun perlu azan lah. Jadi sebelum kita meneruskan berkenaan dengan kitab kita ni, azan ni, iaitu bab azan, kita kena faham dululah yang azan ni apa. Azan ni kalau tengok dari sudut bahasa, ia bermaksud pemberitahuan ataupun pengumuman ataupun seruan dan pengisytiharan. Jadi azan dengan mana pengisytiharan ni atau pengumuman ni, dia ada dalam surat Taubah ayat 3. Kalau kita tengok dalam ayat surat Taubah tu, wa adanum,
Wa adhanu minallahi wa rasulihi ila an-nas yaumal hajj akbar anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasulah. Inilah pengisytiharan daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia. Wa adhanu minallah, pengisytiharan ataupun pengumuman, diisytiharkan pada hari raya haji yang terbesar bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak bertanggungjawab terhadap orang musyrik. Itu yang pertama. Dan azan dengan makna pemberitahuan. Azan ni makna seruan, pemberitahuan. Dalam surah Anbiya ayat 109, fa in tawallau faqul adzantukum ala sawa. Bermakna sekiranya mereka berpaling ingkar, maka katakanlah aku telah memberitahu. Itu makna azan. Wa adzantukum, aku telah memberitahu kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku dengan keterangan yang jelas untuk panduan kita bersama. Itu dalam surah Anbiya ayat 109. Itu dari sudut bahasa, pemberitahuan, pengisytiharan, pengumuman, seruan. Itu dari sudut bahasa lah azan. Mana kalau dari sudut syarak pula, istilah pula, ia bermaksud memberitahu tentang masuknya waktu solat fardu dengan lafaz-lafaz yang diketahui dan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sifat-sifat yang tertentu. Itu maksud azan dari sudut syarak. Sebenarnya dia menyeru untuk orang datang ke solat. Jadi kalau kita ni lah adalah insan Muslim yang sejati, kita sebenarnya nak tunggu orang seru baru nak datang ke, ataupun sebelum orang seru kita dah datang? Sebelum azan kita dah sampai, kalau ikutkan lah. Kan kalau tak ada sebarang keuzuran. Azan ni panggil siapa? Panggil orang Islam yang tunggu dipanggil. Tunggu nak panggil baru nak datang. Kan sebenarnya azan ni kita sebenarnya tak payah tunggu azan pun kita dah tahu dah. Datang ke masjid awal untuk sembahyang. Itu dari sudut syarak lah, memanggil, seruan, pemberitahuan, nak beritahu maksudnya waktu solat fardu dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Jadi kalau kita tengok dalam kitab balik, azan ni dia merupakan zikir yang khusus lah. Dia ada himpunan lafaz bahasa Arab yang digunakan. Seperti mana yang Bilal selalu azan tu, itulah lafaz yang khusus. Dia tak boleh ubah-ubah. Allah Ta'ala tak boleh. Jangan macam tu pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut dia dah khusus dah, tak boleh ubah-ubah. Kalau ubah tu baru panggil bid'ah. Tu baru panggil bid'ah dolalah, sesat. Ataupun tukar bahasa Melayu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tak boleh. Macam apa Jamal Datuk kan, tukar azan kepada bahasa Turki, tidak dibenarkan. Kalau itu kan tidak boleh. Jadi Islam mensyariatkannya sebagai pemberitahuan masuknya waktu solat fardu, serta menyeru orang Islam bersama menunaikan solat. Ini ijma' ulama' lah. Keseluruhan ijma' ulama'. Ulama' tak ada seorang pun yang mengatakan azan ni tidak wajib. Ada azan ni bukan disyariatkan. Dia adalah disyariatkan oleh Islam. Jadi dia bukan setakat nak menyuruh orang Islam datang untuk menunaikan solat sahaja, tetapi ia hakikatnya ialah syiar Islam yang menjadi lambang serta simbol kedaulatan Islam dan para penganutnya. Kalau kita tengok di seluruh pelosok dunia ni yang menerima Islam, lazimnya, kebiasaannya dia akan laungkan azan berkumandang sehari 5 kali. Kalau kita tengok, kalau bumi ni berputar lah, setiap saat mesti ada orang azan. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan syiar Islam. Dan selain itu, azan ni juga merupakan medium kesatuan dan keserasian masyarakat Muslim. Kan? Bagi yang memusuhi Islam, pasti dia akan takut dengan azan. Contohnya kalau terdapat beberapa negara, tentulah azan disuruh slow sikit. Di negara-negara musuh Islam ni lah, kan, dia akan suruh azan boleh, tapi pelan sikit. Sebab apa? Sebab dia takut dengan Islam. Azan ni kan, dia adalah tonggak kesatuan ummah. Sebab satu dunia pakai. Macam kita lah nak pergi haji, tentu semua umat Islam pergi haji. Bayangkan kalau semua tu pergi berperang melawan Israel, kuat tak kuat? Kuat. Tapi sebabkan kita ni akhir zaman, umpama buih lah, kan, ada ramai, tapi bila sampai nak bertolak
Dan sekarang ni semangat lah kan. Jihad. Bila nak dengan kapal terbang, bila nak ni, tak perang, saya ada anak hari ni. Baru habis pencen, baru nak ngasuh pencen. Macam-macam alasan lah kan. Jadi kalau kita tengok, dia adalah kesatuan umat Islam, azan ni. Sebab dia medium yang sama lah, menggunakan lafaz yang sama di seluruh dunia. Itu azan, mukadimah dia. Kita pergi pula kepada berkenaan dengan hukum azan. Jadi hukum azan ni bagi solat fardu dan solat qada adalah sunat muakkad, iaitu sunat kifayah bagi solat berjemaah dan sunat ainiyah bagi solat bersendirian. Jadi azan ni dia mempunyai peranan yang amat penting lah bagi menzahirkan syiar Islam. Jadi kalau kita tengok hukum azan ni sunat muakkad. Hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Pada mana? Solat mana? Solat fardu dan juga solat qada. Ataupun kalau solat sunat, boleh tak kita azan? Nak tanya tuan-tuan, solat sunat boleh azan tak? Contoh kita buat sama-sama malam ni, kita buat solat sunat azan pukul 10 malam. Jadi dia nak panggil jemaah, dia pun azan. Boleh ke tidak? Jawapan dia tidak boleh. Azan ini hanya untuk solat fardu sahaja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jangan mandai-mandai solat sunat azan. Solat 2 hari raya kita nak azan, tak boleh. Jadi kalau kita tak azan, kita nak cakap apa? Nak panggil orang sembahyang jemaah ni, tapi sembahyang sunat lah, nak cakap apa? Kita menyebutkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Panggil dengan panggil macam tu. Mana jerit lah. Marilah solat berjemaah bersama-sama. Kita nyebut tu. Itu bagi solat sunat yang disunatkan untuk berjemaah. Seperti solat sunat 2 hari raya, solat jenazah sekalipun kita tak boleh azan. Kita memanggil orang dengan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Itu panggilan lah. Itu panggilan untuk solat sunat lah. Jadi solat fardu ni dia adalah digalakkan, sunat muakkad, disunatkan ke atasnya untuk azan. Sama-sama ada sembahyang berjemaah ataupun sembahyang sorang-sorang. Ni tak, dia sembahyang kat rumah, boleh azan ke tak boleh azan ni? Dia macam was-was. Ini tak, solat sunat qabliyah ni boleh lakukan tak boleh buat ni? Diingatkan solat sunat qabliyah ni untuk solat jemaah saja. Tak, sebenarnya kalau kita sembahyang berseorangan saja pun kita boleh azan. Tak kisahlah. Kalau dia berjemaah macam ni, yang azan ni seorang kan lah. Jangan lepas seorang, mampus. Kalau berjemaah, dia jadi hukumnya sunat kifayah, memadai seorang saja untuk azan. Tetapi kalau dia sembahyang berseorangan, sunat ke atas dia untuk azan juga. Tak ramai yang buat azan ni lah. Dan kalau kita tengok, kalau dia sembahyang di rumah yang tak ada siapa-siapa, dia boleh melaungkan azan dengan kuat. Sebab apa? Sebab nak bagi orang dengar. Bukan orang dengar saja, jin pun boleh dengar. Kan? Sebab apa? Sebab walaupun terlewat, sembahyang maghrib pukul 8 suku, ada masa lagi, boleh azan. Kan? Pukul 4 nak sembahyang zuhur, boleh azan lagi. Tapi kalau kat masjid, jangan lafaz kuat lah. Kan? Kita cukup didengari di telinga kita sendiri saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lafaz di telinga kita sahaja. Jikalau tempat tu ada orang, kan? Tapi kalau di rumah tak ada siapa-siapa, ada family kita, keluarga kita sahaja, maka digalakkan, disunatkan kita melakukan azan dengan kuat. Lagi kuat lagi bagus. Sebab ramai makhluk boleh dengar. Semut boleh dengar, kan? Kalau di laut seluruh ikan tu boleh dengar, mungkinlah, kan? Lagi kuat lagi bagus.
Tu bagi orang lelaki sahaja. Perempuan tak boleh azan. Jangan perempuan nak azan. Walaupun kat rumah tak boleh. Walaupun berjemaah antara perempuan sahaja tak boleh. Perempuan disunatkan untuk iqamat sahaja. Jangan mandai-mandai nak azan kuat-kuat, tak boleh. Kat rumah kau, kat sini kau jemaah perempuan tak boleh. Ya. Jadi kalau kita tengok Islam, azan ni dan iqamat ni dia adalah menurut Imam As-Suyuti, dia adalah khususiat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu mana ada? Mana ada azan ni? Tapi datangnya Nabi Muhammad ketika tahun pertama hijrah, maka disyariatkan azan dan juga iqamah kepada kita. Jadi ini betapa beruntungnya kita ni untuk kita azan. Dan kalau kita tengok fuqaha dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanafi mengatakan bahawasanya ganjaran bagi orang yang azan ni lagi banyak berbanding menjadi imam. Sebagian ulama mengatakan, kalau kita tengok dalam hadis-hadis mengatakan orang yang tukang azan ni lagi besar pahala dia daripada jadi imam. Tapi kalau kita tengok Ailaun dah sebaliknya lah, imam lagi besar gaji dia daripada Bilal. Tapi nak dikatakan ganjaran pahala dia tu lagi besar daripada menjadi imam. Jadi hebatnya orang yang dilantik menjadi Bilal ni. Tapi kalau kita tak dilantik jadi Bilal, tak apalah, kat rumah kita semayang lah seorang. Kalau kita semayang seorang, azan lah, tak ada masalah. Lepas ni kalau tuan-tuan dengar banyak-banyak hadis berkenaan menjadi muazzin ni, tuan-tuan mesti berebut nak jadi muazzin Bilal ni, kan? Tapi dah seorang kan, itu pun seorang pun nak nanti seorang lagi pun payah nak cari. Sedangkan kalau kita tahulah berkenaan dengan hadis-hadis menjadi muazzin ni banyak ganjarannya, pasti kita akan berebut. Itu hukum bagi hukum azan, solat fardu dan solat qada. Solat qada pun boleh. Contoh tuan-tuan bangun lambat, pukul 10 pagi baru bangun tidur. Mungkin kerja pukul 3 pagi kan, bangun-bangun, alamak dah pukul 10. Jadi dia pun mandi apa semua kan. Dia nak solat, boleh tak dia azan? Jawapan dia, boleh. Pukul 10 pagi dah habis sembahyang subuh dah, dia azan dan juga dia iqamat, kemudian dia sembahyang subuh. Lepas azan dia solat qalbiyah subuh, boleh tak? Jawapan dia boleh. Dan kemudian dia iqamat dan kemudian dia menunaikan solat fardu subuh. Pernah tak Rasulullah pernah buat? Jawapan dia pernah. Ketika balik daripada peperangan, kan semua sahabat penat, Rasulullah sendiri penat. Kemudian balik tu tertidur. Sedar-sedar dah habis waktu solat. Dah habis waktu solat subuh. Jadi Rasulullah kata apa? Tak apalah, azan lah. Azan, iqamat dan juga sembahyang berjemaah. Makna kata azan ni boleh dilaksanakan sekiranya kita melakukan solat qada. Dan solat fardu ni, setiap kali solat fardu disunatkan kita untuk azan. Subuh kita azan, zuhur kita azan, asar kita azan, maghrib kita azan, kan? Jadi tak ada masalah. Itu berkenaan dengan hukum azan lah. Kalau perempuan tak boleh, lelaki sahaja. Kalau perempuan hukumnya adalah makruh sekiranya bersendirian ataupun tidak dibimbangi akan mengundangi fitnah. Tapi kalau mengundangi fitnah, azan depan ramai orang lelaki, hukumnya adalah haram. Tak bolehlah perempuan untuk azan. Dalil pensyariatan azan. Pensyariatan azan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi kalau kita tengok azan ni
di dalam Quran hanya ada satu ayat sahajalah. Menurut Al-Qurtubi, ia merupakan satu-satunya ayat Quran yang menyentuh secara langsung mengenai azan, dan ia pula khusus tentang pada hari Jumaat. Jadi ayat di atas ni berkenaan dengan perbuatan orang Yahudi lah, yang mentawakan larangan azan bagi orang Muslim dan merendah-rendahkan perbuatan solat mereka. Jadi orang Yahudi ini bila kita azan zaman dulu lah, dia memperlekehkan azan ni dan sebagainya. Jadi turunnya ayat ini surah Al-Jumu'ah ayat 9. Hadis pula ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Maksudnya, apabila tiba waktu solat, hendaklah seorang di kalangan kamu azan, dan yang lebih dewasa menjadi imam. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Ni riwayat Bukhari Muslim ni. Maknanya hadis ni sahih. Jika salah seorang daripada kamu apabila tibanya waktu solat, hendaklah seorang daripada kalangan kamu ni untuk azan, dan yang lebih dewasa menjadi imam. Sebab tu saya tak nak jadi imam, sebab saya muda lagi. Bagilah orang yang lebih senior, lebih tua untuk menjadi imam. Kan, kalau orang tanya saya nak imam tak? Tak apa, imam lah, jadi imam. Sebab dia lebih tua. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memenuhi syarat lah, itu satu syarat dia, ataupun sunat dia. Afdal orang yang lebih dewasa, lebih tua daripada orang lain untuk menjadi imam. Itu berkenaan dengan azan dan juga iqamah. Dalam persyariatan adalah permulaan syariat azan. Jadi azan ni disyariatkan ataupun mula dipraktikkan pada tahun pertama Hijrah. Jadi kalau kita tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj, 18 bulan sebelum Hijrah. Itu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila berlakunya solat ketika di Mekah, kan, dia semayang dalam keadaan nyuruk-nyuruk, sebab tak nak bagi tahu orang lain, sebab nanti takut diperlekehkan dan sebagainya. Kan, kemudian ketika mana di Madinah, orang Islam ketika itu dah ramai. Jadi macam mana kita nak panggil orang untuk sembahyang berjemaah? Kan, oleh sebab itu pada tahun pertama Hijrah disyariatkan azan ni. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, ketika orang Islam sampai di Madinah, mereka berkumpul dan menantikan waktu bersolat. Jadi tidak ada cara yang diserukan bagi solat tersebut. Suatu hari mereka berbincang. Ini Nabi mengumpulkan para sahabat untuk berbincang lah. Nabi panggil mereka, macam mana kita nak panggil orang untuk solat, tentang perkara itu. Macam mana nak panggil? Jadi dalam mesyuarat itu, dan dalam perbincangan itu, sebahagian daripada mereka banyak mencadang lah. Ada yang mengatakan loceng digunakan sebagai loceng orang Nasrani. Keteng-keteng. Kan bila keteng-keteng, bayangkan kalau keteng-keteng panggil azan. Kan, bayangkan depan rumah kita pula ada orang jual aiskrim, keteng-keteng, kita pun sembahyang. Tak boleh lah. Jadi Nabi tolak. Kemudian dan sebahagian yang lain pula mengatakan serunai digunakan seperti trompet tanduk yang digunakan oleh orang Yahudi. Tutut. Tu pun tak boleh juga, Nabi tolak. Dan ada juga yang mengatakan kibarkan bendera sebagai tanda masuknya waktu solat. Kibar bendera. Jadi kalau time PKP kibar bendera putih tu, tu tak boleh lah. Dah masuk waktu tu kalau digunakan time tu lah. Oleh sebab itu Rasulullah kata tak kena ni. Sebab mengikut kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum Nasrani, Nabi kalau boleh Nabi tak nak ikut. Kan? Nabi tak nak ikut. Kalau orang Yahudi tu sikat rambut belah tengah, Nabi akan sikat belah tepi. Sebboleh-boleh Nabi takkan ikut puak Yahudi. Tapi kita macam mana? Sebboleh-boleh kita nak ikut Yahudi, puak Nasrani. Kan orang Kristian lah. Orang pakai sebaji, kita pakai sebaji. Kita lah, masuk saya sekali lah. Kan? Tapi nak katakan Rasulullah ni tak suka apabila mengikut puak Yahudi dan juga Nasrani ni. Kemudian setelah ditolak oleh semua ni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar radhiyallahu anhu pula berkata, kenapakah kamu tidak menyuruh seseorang menyuruhkan solat? Maksudnya berteriaklah setelah masuknya waktu solat.
oi dah masuk waktu solat, Umar cadang dia no. Kan? Kemudian usul ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi ubah kepada as-salatu jami'ah pada asalnya. As-salatu jami'ah bermula sekali. Kemudian pada satu malam ni kan, Abdullah bin Zaid dia telah bermimpi mengenai cara yang lebih baik untuk melaungkan azan, iaitu untuk menyeru untuk orang bersolat, iaitu dengan mengumandangkan lafaz Allahu Akbar sampailah la ilaha illallah tu kan. Pada pagi harinya tu, Abdullah bin Zaid ni dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersabda, mimpi kau ni adalah mimpi yang benar. Betul lah mimpi kau ni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memerintahkan Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan tersebut. Jadi sewaktu Bilal melaungkan azan, Sayyidina Umar ni terdengar. Bila dia dengar, dia cakap apa? Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas dia menceritakan bahawa beliau juga bermimpi seperti Abdullah bin Zaid. Jadi bila setelah berbincangan berlaku kan, malam tu mereka bermimpi melakukan azan dengan azan yang sama dan diperakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya tuan-tuan, Rasulullah pernah azan tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah azan tak? Pernah? Jawapan dia tidak pernah. Sebab Rasulullah menjadi imam. Jadi Rasulullah tidak pernah melakukan azan. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah dan juga sahabat-sahabat yang lain beberapa orang untuk melakukan azan. Tapi Nabi tak pernah melakukan azan. Nabi memperakui azan tersebut. Dan perakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan dalil mengatakan azan ini sunat muakkad, untuk memanggil orang solat. Boleh juga. Melahirkan anak itu tak dapat hadis lah mengatakan macam tu. Tapi kalau kita macam lahir anak, kita disunatkan azan pada hari yang dilahirkan lah kan, azan dan juga iqamat pada hari kelahiran anak tersebut. Jadi kalau kita tengok lafaz azan ni seperti mana kita tahu lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampailah la ilaha illallah. Maksudnya Allah Maha Besar sebanyak 4 kali. Kemudian aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah 2 kali. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah 2 kali. Kemudian marilah mengerjakan salat sebanyak 2 kali. Marilah mencapai kemenangan. Hayya 'alas salat. Kemudian yang seterusnya hayya 'alal falah. Orang yang solat pasti akan berjaya. Orang yang solat mesti dia akan dapat keamanan, ketenteraman. Sebab itu bila dia solat kan, sebenarnya berlakunya punca penceraian ni bila kita tanyalah punca sebab sembahyang tak penuh. Sembahyang tapi tak penuh. Time tu lah dia akan jadi adanya ketidaktenteraman lah. Nak katakan bahawa mengerjakan solat akan mencapai kemenangan ni, nak katakan bahawa rumah tangga tu nak selamat, nak berjaya adalah dengan menjaga solat. Jadi kalau kita ni orang lebih tua, nasihatkanlah kepada anak kita, cucu kita ke untuk melaksanakan solat. Sebab dengan solat ni dia akan jadi benteng lah sebenarnya. Benteng untuk menjadi kemenangan, berjaya dan sebagainya. Kemudian Allah Maha Besar sebanyak 2 kali. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi itu adalah lafaz yang kita dengar sehinggalah hari ini. Jadi pada 1440 berapa sekarang? 45 1445 Hijrah. Makna kata 1445 Hijrah tahun dah kita menggunakan azan. Nampak tak tuan-tuan? Makna kata bila orang tu azan, sama azannya seperti Bilal bin Rabah. Sementara pada azan subuh pula, selepas lafaz hayya 'alal falah, yang kedua ditambah as-salatu khairum minan naum, yang bermaksud bersolat adalah lebih baik daripada tidur. Jadi lafaz azan di atas telah sabit dalam beberapa hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi itu azan subuh sahajalah. Contoh kalau azan asar ataupun zuhur, kita cakap as-salatu khairum minal amal. Boleh ke tak boleh? Solat tu lebih baik daripada pekerjaan. Kita buat Bilal banyak tu kan, buat gila kan. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tidak boleh. Bawa barang nanti kan. Dia bid'ah. Itu adalah bukan daripada asal azan tersebut. Yang ditambah salatu khairum minan naum hanyalah pada salat subuh sahaja. Jangan ditambah-tambah salat zuhur tukar-tukar kan. Minal amal, minal main PUBG. Tak boleh lah kan. Dia salatu khairum minan naum sahaja. Jadi lafaz azan di atas dah sabit dalam beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan juga yang lain-lainnya. Itu berkenaan dengan muqaddimah azan. Jadi azan ni tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan dah tahu kat rumah kalau nak berjemaah dengan anak bini, azan dulu. Azan, jangan tu iqamat. Kalau boleh azan, biar kalau boleh setan dalam rumah tu lari. Sebab apa punca orang ni kadang-kadang bergaduh apa semua? Sebab setan banyak dalam rumah tu. Dah lah tak baca Quran, buka TV kuat-kuat. Sebenarnya tompek banyak jin sebenarnya, bukan dalam bilik ke apa kau kat TV tu. Tengok cerita calling Hindustan, tengok cerita macam-macam. Orang tak tahu Taurat, tu tompek banyak jin dalam tu, setan dalam tu. Jadi bila kita azan kan, kita benda tu keluar lah kan. Kalau kita sembahyang selalu azan apa sebagainya, itu lebih baik lah. Seperti mana kalau tuan-tuan sembahyang kat sini masjid, kemudian kat rumah tak ada siapa yang nak berjemaah, kita boleh sembahyang berjemaah dengan dia. Pukul 10 nak azan lah. Itu lebih baik. Kemudian bila dah azan tu iqamat. Kalau kita dengan isteri sahaja, boleh tak kita menyuruh isteri tu iqamat? Aku dah azan kau iqamat lah pula. Biarlah aku jadi imam. Mana bagi-bagi tugas lah. Boleh tak iqamat? Perempuan azan iqamat? Jawapannya tak boleh. Laki azan, laki iqamat, dan juga laki yang menjadi imam. Jadi tuan-tuan buatlah lepas ni kan. Kalau ketika musafir, sebagai contohnya, kan tuan-tuan buat jamak dan kasar kan. Jadi kalau azan kalau sembahyang zuhur dan asar sekali, azan sekali ke dua kali? Sekali sahaja. Kan mula nak sembahyang tu azan. Lepas tu sembahyang zuhur iqamat, lepas tu sembahyang zuhur bangun untuk sembahyang asar boleh iqamat lagi. Mana dua kali iqamat, kemudian sembahyang asar. Tapi azan sekali sahaja. Lagi apa lagi berkenaan dengan azan? Tak ada apa-apa lagi kan. Situasi-situasi macam itulah, qada ke, melainkan salat sunat tidak boleh. Jadi ada apa-apa pertanyaan? Oh, untuk apa ribut selain daripada memanggil orang lah ni? Selain untuk solat. Boleh. Rumah terbakar ke, nak musafir keluar rumah ke, disunatkan azan. Boleh azan ketika itu. Sesat kat tengah hutan ke, apa lagi kan, anak baru lahir, apa-apa perkara pun, kalau nak meminta pertolongan, dengan azan lah. Nak pergi haji musafir lah tu. Nak pergi keluar musafir, disunatkan azan. Takut? Dia takut? Azan lah. Takut sebab apa? Takut azan, boleh azan. Dia tak, tentulah dia tak hafal ayat kursi kan, boleh azan. Solat qada dulu ke solat taubat dulu?
Dia kalau meninggalkan solat dengan sengaja, kalau tak sengaja tak payah taubat lah. Dia kena bertaubat terlebih dahulu, baru buat qada. Sembahyang qada lah, berapa rakaat dia tinggalkan kan. Jadi dia sunat taubat terlebih dahulu. Wajib dia bertaubat dulu, kemudian baru dia qada solat. Okey, ada apa nak tanya lagi? Azan ni wajib dilakukan. Logat Jawa. Macam mana tu? Tunjuk sikit. Dia kalau kena makhraj dia, kena apa sifat huruf dia, tak ada masalah. Selagi boleh jaga makhraj dan sifat huruf, tak ada masalah. Kalau nak try boleh try. Kan kalau orang kata kenapa macam pelik sangat ni, tak ada masalah pun. Kan? Boleh try. Nak dengar juga. Saya pun tak pernah dengar azan Jawa ni. Orang Jawa ni azan kan. Jadi apa-apa lagu pun tak ada masalah. Yang penting azan ni dia disunatkan untuk dilaungkan dengan kuat. Lagu tak kisah. Yang penting dilaungkan azan dengan kuat, jaga makhraj dan sifat huruf dia. Kan? Jadi kena belajarlah. Kan Allahu apa sifat bagi huruf kaf tu? Tu kena tahu tu. Dia ada nafas terlepas sedikit, disebut sebagai hamas. Nafas terlepas sedikit. Akbar. Wa akbar, kita akbar dan akbar. Macam itulah cara nak melaungkan azan. Kena belajarlah. Dia sengaja meninggalkan solat, okey. Tak dengar. Sebagai taubat dulu baru solat qada. Qada kena baca surah. Dia sebab baca surah selepas Fatihah ni sunat je. Kalau dia nak melaksanakan solat banyak-banyak, kan dia kata letihlah nak baca surah lepas Fatihah ni, sembahyang dia tu sah. Dia kena macam tu. Dia kena buat yang wajib dulu baru buat solat sunat. Tapi sebenarnya solat taubat ni dia adalah menunjukkan untuk kita memang betul-betul dah insaf. Jadi kalau kita tengok sebelum-sebelum ni pun, orang yang wajib bersolat ni pun, kan dia wajib untuk dia bertaubat terlebih dahulu, baru dia mengqadakkan. Jadi taubat ni sebenarnya apa-apa cara pun kita boleh taubat. Tapi ulama dia bagi cara lah dengan solat taubat, solat sunat taubat. Taubat ni sebenarnya kalau kita tak solat pun, kalau kita betul-betul bertaubat, dah diterima oleh Allah SWT. Contohnya ada 3 syarat taubat ni. Dia betul-betul tak nak buat benda tu lagi. Dan dia, saya pun tak ingat apa 3 syarat tu kan. Betul-betul tak nak buat lagi, memang betul-betul dah insaf dan takkan berulang lagi. Kan, dia betul-betul insaf dalam hati dia tu, maka dia kira lah taubat dia tu. Kemudian dia boleh qada solat. Tapi kalau kita nak solat sunat taubat dulu, kemudian solat qada, tak ada masalah. Nak menunjukkan kita dah bertaubat lah. Dalam masa yang sama, solat taubat ni dalam hati kita memang betul-betul dah bertaubat, tak nak tinggal solat lagi dah. Kan? Dan memang berazam untuk tidak meninggalkan solat. Itu maksud taubat. Jadi kalau kita betul-betul bertaubat,
Kemudian barulah kita boleh qada solat. Iqamat. Perempuan kalau sembahyang berjemaah antara perempuan, sembahyang seorang boleh iqamat. Boleh, tak ada masalah. Sayanglah kalau tak iqamat. Kencing. Bau kencing. Kat mana? Suara dalam. Lepas sembahyang. Lepas sembahyang tu betul-betul lepas sembahyang ke ambil masa lama sikit? Lepas mengambil masa yang lama lah. Betul-betul lepas solat tukar seluar. Okey. Dia sama ada dalam keadaan adas ataupun dalam keadaan ada najis dekat badan kita ni, najis kan. Kalau lepas solat kita perasan ada najis, betul-betul lepas solat ni kan, kemudian kita rasa ada najis, bau najis, maka sembahyang kita tak sah, boleh qada balik. Tapi kalau kita sembahyang, lepas tu kita pergi mana, dan 10 minit lepas tu dia tukar seluar contohnya, dia tengok balik, ni bau kencing ni, kemungkinan kencing tu keluar lepas sembahyang. Tadi tak perlu qada lah, tak wajib qada, sunat qada sahaja. Jadi ikut situasi lah. Macam ada lepas sembahyang rasa-rasan kaki kita ada tai cicak kan, tai cicak tu lah baru keluar fresh pula tu kan. Jadi kita sembahyang qada, kita kena qada balik sembahyang, ulang balik solat. Kalau nak buat tu dia lah, ulang balik solat. Tapi kalau dia lah lepas sembahyang, dia jalan-jalan apa semua kan, lepas tu ada orang tegur, ada tai cicak lah kat kaki kau tu, tak wajib qada. Sebab kemungkinan lepas solat dah terkena tai cicak. Tapi sunat qada balik lah. Tapi kalau orang tegur, ada tai cicak lah kat kaki kau tu kan, time sembahyang, jadi wajib kita qada balik walaupun dah habis sembahyang. Macam tu juga kalau kita bau kencing. Bila bau kencing tu, mungkin kita dah balik rumah baru rasa bau, tukar seluar bau kencing kan, jadi tak wajib qada. Macam tu kaedah dia. Gam mana? Oh, ambil wudu. Ada gam. Dia ambil wudu tu, lepas wudu tu terus sembahyang ke, ataupun lepas wudu tu dia main gam tu ke, tak ada lah. Terus sembahyang. Okey, kena qada balik solat. Bersihkanlah, sebab air tak terkena dekat anggota tangan kita, celah-celah jari ni. Kalau kita nak sembahyang, wajib kena sampai ujung jari, sampai ke siku. Tak ada benda apa-apa yang boleh menghalang. Kalau ada gam ke apa ke, wajib dibersihkan terlebih dahulu lah. Tak dengar. Ada orang tanya lah. Tak payah, kau tak ulang balik solat. Ulang solat. Boleh ulang. Kau tak ulang balik solat. Sebab sembahyang dah batal. Ulang balik. Okey.